Hai, bersama saya Hafiz. Dan sekarang kita dalam perjalanan turun Jeddah Baik bersama satu truk pickup yang agaknya mungkin ramai juga yang tunggulah. Apa lagi kalau bukan Toyota Hilux 2021. So Hilux ni generasi ke-8, tapi dalam itu tahun 2015, 2017 dia dah ada sekali facelift dan sekali lagi sekarang ni facelift juga lagi. Tapi kali ni banyak pembaharuan yang dilakukan, dari segi performance pun ada, dari segi penampilan pun ada. Jadi saya rasa nak cakap sikit pasal dia punya rekaan lah. So dalam banyak-banyak Hilux, saya rasa secara peribadi Hilux yang kali ni lah, yang paling baru ni, yang rasa dia smart sikit lah. Boleh tengok sikit lah muka depan dia memang lawa. Grill semua tu lebih nampak dia jadi besar, bukan macam standard yang dulu slab yang 1-2 line je. Dan banyak-banyak Hilux untuk saya inilah yang paling cun kot. Sebab yang kita naik ni versi varian paling tinggi 2.8 Rogue, dia datang dengan semualah lampu depan tu, kalau tengok lampu kabus, lampu depan semuanya lampu LED, kat belakang combination. Jadi itu semua kasih satu penampilan yang agak lain sikit lah untuk Hilux. Sebab kalau tidak, biasa kita nampak dia macam image workhorse yang biasa, plain je. Tapi yang ini dia ada sikit lah untuk tu. Jadi untuk pasaran Malaysia, yang Hilux baru ni semua sekali ada 5 varian ditawarkan. Paling basic untuk manual ada satu yang paling bawah lah, itu harga dia dalam RM93,000. Dan yang kita bawa ni 2.8 Rogue ni harga dalam RM147,000. Itu sebenarnya kalau tengok harga ini agak sedikit lebih mahal. Misalnya kalau kita nak bandingkan dengan Mitsubishi Triton, dan satu lagi juga pesaing dia Ford Ranger Wildtrak, itu dah 150 lebih. Jadi sekarang ni kalau nak tengok harga ni dan juga apa yang ditawarkan untuk truck pickup, dia dah bukan lagi truck pickup yang untuk belasahan lah. Maksudnya ada, kalau betul untuk tu base model dia memang masih lagi bawah 100 apa semua. Tapi yang higher spec, yang spec paling tinggi ni dah macam harga-harga nak main yang premium tak premium dah lah. So sebabkan harga mahal, jadi penawaran dia pun kena keep up dengan harga tu lah. So itu kita tengok sikit sebanyak pada Hilux ni. Jadi untuk versi Rogue ni, dia guna enjin 2.8 liter. Betul sebelum ni ada, tapi yang baru ni lagi banyak power lah. Antara peningkatan itu, total output sekarang ni 204 PS dengan 500 Nm torque. Itu lebih 27 PS daripada yang lama, dan juga lebih 50 Nm torque daripada versi yang lama tu lah. Jadi ini lagi banyak kuasa, lagi sedap respon dia lah. Untuk transmission masih sama lagi, automatic 6 kelajuan. Tapi untuk enjin tu tadi, dia banyak pembaharuan dibuat lah. Contohnya kit turbo dia, common rail punya sistem, pressure dia ditingkatkan. So itu semua bagi kelebihan dalam konteks ataupun dalam kerangka penyebatan minyak lah. Dalam 4% lagi jimat minyak yang ni 2.8 liter ni berbanding yang lama sebelum ni. So dari satu sisi, pembaharuan yang Toyota buat untuk Hilux yang baru ni agak seronok untuk ditengok lah. Dia bukan lagi facelift yang sikit-sikit je kan, dia libatkan performance. Itu mungkin kelebihan dia. Jadi kalau nak komen pasal bila dah buat performance punya peningkatan tu semua, dari segi pemanduan memang kalau bagi saya ada sedikit boleh rasa jugalah bezanya kalau nak dibandingkan dengan Hilux je rasa. Dari segi respons pula, dia rasa macam best, terutamanya untuk suspension dia. Sebab dia ada tune suspension tu bagi lagi comfort yang ini. Misalnya kalau bawa slow dekat highway ataupun cruise, itu memang boleh rasa, dia rasa agak sedap lah, boleh kata selesa duduk. Tapi once kita dah masuk jalan lama ataupun jalan yang tak rata, dan dia punya PL ataupun dia punya karakter truck tu keluar balik lah. So basically dia memang ada, dia punya keras tu, dia punya melambung-lambung. Kalau duduk belakang, kiri kanan, itu memang ada, itu tak boleh lari. Tapi kena bagi pujian jugalah dekat Toyota, sebab dia cuba nak kasihkan comfort tu lebih lagi lah dengan Hilux yang baru ni. So itu memang ada. Tapi kalau anda mengandaikan dengan pembaharuan tu truck ni jadi bawa macam sedan semua tu, taklah, dia bukan tu. Dalam banyak pickup truck, mungkin kalau Hilux sebelum ni pernah bawa, memang yang ini dari segi comfort lebih baik.
Begitu juga dalam konteks NVH atau kesenyapan dalam kabin, ini memang sangat-sangat senyap lah. Dia tak rasa, contohnya enjin common rail depan ni memang tak adalah bunyi kuat sangat. So kadang-kadang kita tak perasan pun sebenarnya bunyi tu bunyi enjin diesel. Jadi bila duduk kat dalam ni, pertama sekali yang kita perasan untuk varian paling tinggi ni, kabin dia semua hitam lah. Papan pemuka, dekaan dia tu masih sama lagi dengan the last Hilux tu, tapi dia tambah macam head unit ni dah boleh support Apple CarPlay, Android Auto, touchscreen apa semua. So cluster panel untuk meter untuk pemandu ni pun bagi yang Rogue 2.8 ni pun baru, lagi kemas dengan dia punya cahaya. Kalau tengok dia punya pencahayaan tu banyak pakai biru-biru, dan cahaya biru ni juga ada juga tepi pintu ataupun dekat bawah tempat kaki. So ini macam dia kasi illumination punya feel lah, nak kasi suasana tu lain sikit lah. So itu ada pembaharuan yang saya rasa lah Toyota nak buat. Apa yang dia cuba buat nak kasi macam rasa sedap dan premium sikit untuk pickup truck ni lah. Saya tak rasa semua tu perlu, tapi okey lah, Toyota bagi juga sebab harganya, penawarannya semua dia nak tingkatkan. Jadi itu antara benda-benda kecil yang diberikan untuk Hilux yang baru ni. Dari segi ruang, saya rasa tak ada masalah. Dia lebih kurang juga Hilux yang sama untuk driver ataupun untuk yang duduk tepi ataupun belakang. Rasanya ruang yang ada tu cukup memadai lah. Dia tak adalah terlebih sangat ataupun tak adalah rasa sempit sangat. Tapi untuk penumpang belakang, paling kesian sebab bila banyak melantun lah, itu agak penat jugalah nak tahan. Satu lagi yang lebih juga untuk Hilux 2021 ni, bagi varian ni, Rogue apa semua ni, yang paling tinggi ialah dia datang sekali dengan itulah package keselamatan TSS tu lah. Ada yang pre-collision warning. Ada juga satu ciri yang lebihnya untuk Hilux ni, yang pesaing dia tak ada, ialah lane departure warning lah. Maksudnya dia akan bagi amaran kalau anda nak terkeluar dari lorong, dan kalau perlu dia akan bagi sikit juga, tarik juga sikit steering untuk sedarkan anda ataupun untuk kasih tahu yang anda kena take charge balik steering ni dan tumpu perhatian pada pemanduan. Itu agak faktor keselamatan yang menarik untuk tengok ciri-ciri semua ni. TSS apa semua AB yang ditawarkan untuk truck pickup, dan biasanya benda-benda tu kita dah pernah tengok untuk passenger car, tapi sekarang ditransfer dan ditawarkan sekali untuk truck pickup. So dari situ kita dah boleh tahu lah dia punya trend ataupun cara penawaran untuk truck pickup pun dia dah bukan lagi untuk kerja-kerja kasar semata lah. Dia memang bukan nak menggantikan, tapi nak bagi penawaran yang agak setara macam mana yang kita dapat dekat kereta penumpang. Sekarang dekat pickup truck pun mostly ada ciri benda yang sama. Untuk beg udara, semua untuk Rogue ni ada 7 semuanya. Jadi dari segi harga untuk Rogue misalnya dah memang sedia mahal. 147,000 tu untuk truck kira agak yang paling tinggi lah, mahal lah. Tapi kena ingat juga kereta ataupun truck yang anda tengok ni banyak juga dipasangkan dengan aksesori tambahan. Dan aksesori ni walaupun pilihan, dia kalau anda nak maksudnya kena tambah duit lah. Dan tambahan yang dikenakan tu rasanya agak mahal jugalah. Contohnya lampu pada side step dan juga ruang kargo kat belakang tu kalau nak tambah dalam RM2,000. Sports bar tu pun kalau nak dalam RM1,500. Dan damper, kalau nak ringankan pintu tu, nak senangkan tutup pintu kat belakang, yang nak tambah damper tu, itu saja dah RM1,000. Basically kalau anda nak spek yang lengkap untuk Rogue ni, siap untuk tambah juga kos yang lebih banyak lah. Itu dia punya trik lah. Jadi itulah untuk saya rasanya impression awal, tanggapan awal tentang Toyota Hilux ni. Saya rasa dari segi penawaran ataupun apa saja yang pernah dilakukan kepada Hilux yang sebelum ni, so inilah dia punya level paling matang dan paling menarik, paling seronok. Dan tambah best untuk saya penampilan dia lah. Dia dah tak boring sangat. Dia dah cuba nak keep up dengan pesaing-pesaing yang lain. Kalau kita tengok Triton, design wise memang cantik, Ford Ranger apa semua. So sekarang Hilux pun nak juga berada dalam range tu lah dari segi penampilan. Dan saya rasa dia berjaya untuk buat dengan Hilux kali ni lah. Jadi itu saja rasanya serba sedikit pengenalan ataupun video pendek tentang Toyota Hilux 2021. Anda rasa macam mana, penawaran dia okey ke, mahal sangat ke? Jadi ada apa-apa komen, tekan di ruang di bawah. Jadi sampai jumpa lagi.